Assalamualaikum. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang peneutralan, especially kita nak fokus dekat persamaan kimia dan persamaan ion bagi tindak balas peneutralan. Kita akan guna asid yang sangat familiar yang korang selalu jumpa, iaitu sulfuric acid ataupun asid sulfurik dan juga kalium hidroksida ataupun potassium hidroksida. Okey, tindak balas peneutralan antara asid dan base akan menghasilkan garam yang terlarut dan juga air. Jadi garam yang terlarut yang kita boleh hasilkan daripada peneutralan ini ialah kalium sulfat dan air H2O macam biasa. So kat sini cara untuk kita nak tahu garam apa yang terhasil ialah kita akan ambil apa yang ada di depan dalam base dan apa yang ada di belakang dalam asid. So di depan kita untuk base adalah K dan di belakang untuk asid adalah SO4. Take the whole thing SO4, bukan O je, bukan S je, sebab H ni dia benda lain, dia hidrogen, dia adalah indikator, bukan indikator, dia macam kita boleh tahu benda tu asid sebab dia ada H kat depan. So H ni kita jangan ambil, kita ambil kat belakang je. Macam tu juga kalau HCl, ambil Cl. Okay, sebab SO4 adalah sejenis sebatian yang memang satu komponen. Okay, so ambil logam yang dekat depan yang ada dalam base, letak kat sini, abaikan dulu dua ni, dan SO4 letak kat belakang macam ni. So untuk kita tahu K ni nak letak 2 ke, tak nak letak 2 ke, letak 1 ke, tak payah letak apa-apa ke, letak 3 ke, cara dia ialah korang memang kena tahu cas-cas untuk setiap komponen dalam ni. Korang memang kena tahu, termasuklah nak buat persamaan ion pun memang korang kena tahu juga apa cas K, apa cas SO4, apa cas OH, apa cas untuk H. Okay, so untuk yang tu kita akan belajar lebih detail dalam video lain. Tapi untuk video kali ni nak ajar tentang cara nak buat persamaan kimia, seimbangkan persamaan kimia dan persamaan ion juga. So kita dah hasilkan garam, kita dah hasilkan air. So kat sini kita nak tahu apa yang perlu kita letak sebagai koefisien kat depan ni. Maksudnya nak seimbangkan dia lah. So cara untuk seimbangkan dia adalah first korang kena list out semua yang ada dekat reaktan, apa kita panggil reaktan ni, bahan dan juga produk. So untuk bahan, apa yang ada adalah H kita ada 2 dan SO4 kita ada 1 sahaja. Cara nak tahu 1 sahaja ke ataupun ada 2, ada 3, bila dia tak ada bracket dan ada tulis nombor kat bawah, itu maksudnya dia 1. Tapi tiba-tiba ada bracket, ada tulis nombor 2 ke nombor 3 ke, that means dia ada 2, ada 3, macam tu. So dekat sini pula KOH, K kita ada 1, OH kita ada 1. Ataupun kita boleh pecahkan lah, ada O ada 1, atau H ada 1. Okay, then now kita nak list out semua komponen-komponen yang ada dekat dalam products. So untuk produk, K kita ada 2, SO4 kita tetap ada 1, H kita ada 2 dan O kita ada 1. So dekat sini korang boleh tengok, perbezaan yang paling ketara sekali adalah dekat logam, iaitu dekat garam, logam dalam garam tu K ada 2, tapi kat sini K ada 1. So macam mana nak jadikan 1 ni menjadi 2? Paling mudah korang memang kena letak 2. Bila korang dapat tahu ada perubahan dekat logam dalam garam, korang automatically terus letak koefisien, terus letak nombor yang nak buat dia sama dekat hadapan logam tu. Kiranya dekat the whole thing base. So basically bila korang dah buat 2 kat depan, means kat sini 2K dan 2O 2H, ataupun 2OH lah, kiranya 2O 2H, macam tu. So kat sini kita dah darab 2, kita dah darab 2. Okay, ni abaikan dulu, kita abaikan ni, kita tak nak guna yang ni, kita guna yang ni, kita pecahkan satu-satu. Kiranya dekat sini kita ada 2H campur 2H, kita ada 4H total. Kita ada H, kita ada 4. Now SO4 still 1.
Dekat sini pun SO4 state 1. So kita kira benda ni dah settle. Okay. Kat sini SO4 ada 1. Kat sini SO4 ada 1. K dah settle. So yang ada problem sekarang ni ialah H dan O. So H kita ada 4. O kita ada 2. Sebab kita dah total semua ni. So yang ni kita abaikan. Kita jangan tengok dah. So kita tengok first. Tips dia adalah first korang memang kena tengok logam dalam garam dulu. Second tengok H. Third tengok O. Cara dia ialah kita nak tengok macam susunan-susunan tu. Tengok K dulu. Kedua tengok H. Dan yang terakhir tengok O. Yang anion dalam garam ni kita abaikan je. So dekat sini H kita ada 4 dan O kita ada 2. Tapi kat sini H kita ada 2, O kita ada 1. So kita nak samakan. Kita kena ikut yang banyak. Maksudnya kat sini benda ni kena ikut yang ni. Sebab yang ni kat sini adalah semua benda ni berganda. Okay. So cara dia ialah 2 letak depan. Sebab 2 kali H2 dapat 4H. Dah sama dah dengan sini. 2 kali O dapat 2O. Sama juga dengan sini. So inilah persamaan yang seimbang. Persamaan kimia untuk tindak balas penetralan yang seimbang. Iaitu H2SO4 campur dengan 2KOH menghasilkan K2SO4 campur 2H2O. Okey, apa-apa koefisien yang ada kat depan ni, kita memang kena darab the whole thing. Bukan yang 2 ni untuk H je. Tak. 2 ni untuk H, 2 ni untuk O. 2 ni untuk K, 2 ni untuk O, 2 ni untuk H. Tapi bila ada huruf nombor kecil dekat bawah ni, ini adalah untuk huruf sebelum dia je. Untuk komponen sebelum dia je, iaitu oksigen saja. Kita dah dapat persamaan kimia yang seimbang. Yang tadi kita dah buat tu. Now kita nak buat persamaan ion yang seimbang. Okay, persamaan ion ni dia a bit complicated sikit daripada persamaan kimia. Sebab kita memang kena tahu the details of the charge for cation and anion. So dekat sini, apa yang kita kena buat bila kita nampak ni adalah kita memang kena abaikan semua koefisien-koefisien ni. Kita just fokus dekat benda ni je. Dekat the things before the coefficient. So dekat sini kita ada H2SO4. Untuk H, charge dia ialah H+. Untuk SO4, charge dia adalah SO4 2-. That's why bila dia nak jadi H2SO4, dia akan cross. Maksudnya 2- ni 2 kita abaikan charge. 2 kita akan bawa ke bawah. Positif 1 kita akan bawa ke bawah. So jadilah macam ni. Dia kiranya macam persilangan macam tu. Dan untuk yang KOH pula, K plus untuk K, OH minus. Charge untuk OH ialah negatif 1. Next adalah K2SO4. K plus. Dan ada SO4 minus. So H2O ni dia tak ada charge. So dia adalah H2O sahajalah, dia tak ada charge. Dekat sini air memang sentiasa berjadi macam ni. Dia tak akan jadi H plus campur O apa, takkan. Okay, H plus campur OH minus ke, tak, dia tak akan jadi macam tu. Tapi by the end of the persamaan ion, dia akan jadi H plus campur OH minus menghasilkan H2O. So untuk yang garam dia memang sentiasa ada charge. Tapi untuk air, just air je. Korang jangan pandai-pandai pula H plus OH minus. Itu untuk depan ni je. Okay, untuk yang H2SO4 kita dah pecahkan. K plus OH minus pun kita dah pecahkan. K2SO4 pun kita dah pecahkan. So now kita nak pangkah. Kita nak pangkah yang mana yang sama. Okay, yang belah sini sama dengan belah sini. So yang tu kita nak pangkah dia. Kita akan pangkah. H plus ada tak sama kat sini? Tak ada. So jangan pangkah SO4 2-. Sorry, saya tertinggal 2- dekat sini. Sorry ya. Okay. Dekat sini ada tak SO4 2- sama? Yes, ada. So kita pangkah. Dekat sini K plus ada sama tak dengan yang produk? Ada. Kita pangkah. So yang tinggal cuma H plus, OH minus dan H2O. Jadi untuk persamaan ion, apa yang kita tak pangkah itulah yang kita kena tulis balik. So H plus dan OH minus menghasilkan H2O.
So, ini adalah persamaan ion. Bila kita nak tulis jawapan ni dalam kertas, dalam periksa nanti ataupun latihan ke apa ke, cara tulis dia, format betul dia ialah persamaan ion. Dan tulislah benda ni. Persamaan kimia. Dan make sure persamaan kimia korang seimbang lah ya. Ni persamaan kimianya. Okay, so inilah jawapan akhir. Bila dia tanya, tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas penetralan ni. So, inilah jawapan dia. Untuk yang agak complicated sikit, dan asid ni sebenarnya agak rare untuk soalan guna, but boleh jadi guna juga dalam SPM nanti. So, asid yang saya akan gunakan ialah CH3COOH. Namanya ialah asid ethanoik. Dan base yang saya akan gunakan kali ni pun adalah base yang kurang familiar tapi boleh jadi digunakan, iaitu kalsium hidroksida. Sebab kali ni saya nak gunakan asid dan base yang lain sikit, sebab saya nak tunjuk contoh macam saya cakap tadi, bila ada kurungan, bila guna benda yang asid yang macam bukan H kat depan, asid dia adalah CH3, C6H5, asid benzoik. So, asid-asid yang macam tu kita nak tunjuk contoh macam mana nak selesaikan untuk buat persamaan kimia, seimbangkan persamaan kimia dan seimbangkan untuk persamaan ion. Okay. Sunan dia macam ni. CH3COO Ca. Sebenarnya untuk persamaan kali ni memang sangat rare sebenarnya nak jumpa CH3COOH. Tapi just in case adalah soalan periksa keluar macam ni, at least korang ada idea nak jawab macam mana. Okay, so Ca, kita memang tahu dia positif 2 charge dia. So CH3COO ni charge dia negatif. H, charge dia positif 1. CH3COO negatif 1. So kita silangkan macam tu. Ca, CH3COO. So kat sini 2 plus bawa ke bawah 2, yang negatif 1 bawa ke sini, dia still lagi Ca, tak ada berubah. And dia jadi campur dengan H2O. Okay, so kita now nak balancekan persamaan kimia ni. Untuk balancekan dia, kita akan list out CH3COO ada 1. Tolong tahu nak pecahkan CH3COOH ni ya. Cara pecahkan dia, H always ada 1. Dia macam sentiasa, H ni benda macam, H ni cat ion tau. CH3COO adalah an ion. So H adalah ada 1. So kat sini Ca ada 1 juga. Kat sini OH ada 2 ataupun kita boleh pecahkan O ada 2, H ada 2. Sebab bila dia kurung juga, dia akan multiply everything yang ada dalam bracket. Dekat sini kita pecahkan. CH3COO ada 2 sebab dia ada dalam bracket ni, kita consider dia 2 kat sini. So Ca ada 1 and H ada 2, O ada 1. Tadi kita dah sebut apa yang ada macam untuk garam tu, yang logam dia tu, kita akan tengok dia dululah. Okay, tengok logam dulu. So ini adalah benda pertama yang kita tengok. Ca kat sini ada 1, Ca kat sini pun ada 1. So kita biarkan je. Nombor 2 yang kita tengok disebabkan kat sini dalam garam ni ada benda lain yang berubah, iaitu CH3COO ada 2. Tapi CH3COO kat sini ada 1. So kita kena satu ni kita kena ikut yang mana yang sebenarnya yang sikit kena ikut yang banyak. So kat sini ada 1, kat sini ada 2. So kat sini kita kena darab 2. Everything yang dekat sini kena darab 2. So ni darab 2, ni darab 2. So CH3COO ada 2 dah kat sini. So apa yang bila kita darab, kita kena letak kat depan 2 CH3COOH. Dan dekat sini O ada 2. Okay, kita dah tengok dah. Ni 1, ni nombor 2 yang kita kena tengok. Nombor 3 adalah H dan nombor 4 adalah O. Now kita dah sedia maklum
Yang ni kita abaikan. Okay, kita tengok H. H saja. So kat sini ada 2 H. Dekat sini adalah juga 2 H. So total kat sini ada 4 H dan 2 O. Please tahu nak pisahkan untuk asid etanoik, benzoic acid dan asid-asid lainnya macam ni. Tapi sebenarnya asid ni sangat rare untuk keluar dalam soalan. Boleh jadi keluar macam saya cakap tadi lah. Dekat sini pula H ada 2. Okay, H ada 2 dan O ada 1. So bila sini 4, sini 2. So yang ni lah kena kali 2 untuk dapatkan, kena ikut yang banyak, kena dapatkan yang banyak, iaitu 4. So just letak 2. Ada 4H, ada 2O. Sini pula ada 4H. Ada 4H yang ada 2O. Dah balance. So, untuk persamaan kimia bagi soalan ni ialah tak muat pula. Okay, so inilah persamaan kimia dia. Untuk persamaan ion, macam saya cakap mula-mula sekali tadi, kita bila buat persamaan ion, kita memang kena abaikan koefisien. Koefisien ni adalah nombor yang ada dekat depan ni. Okay, ada 2 nombor yang koefisien. 2, 2. Okay, so now kita pecahkan. Macam saya cakap, asid dia akan ada 1 H dan akan ada satu lagi anion dia. Okay, so ini adalah H dia dan ini adalah anion dia. So kat sini cara kita pecahkan CH3COO minus. Sini. Campur H+. Yang ni pula Ca2+. Korang memang kena familiar dengan charge dia. Kalsium charge dia adalah positif 2. Hidroksida charge dia adalah negatif 1. Dekat sini pun pecahkan juga garam dia. Garam dia CH3COO minus. Dan untuk kalsium 2+. So kita pecahkan. Sini adalah reactants, sini adalah products. So CH3COO minus ada sama dekat sini pun. So kita cross. H+ ada sama tak? Tak ada. So kita abaikan. Ca2+ ada sama. So kita crosskan dia. So yang tinggal adalah H+ campur OH minus equals produk dia adalah H2O. So untuk persamaan ion bagi tindak balas antara ethanoic acid dan juga kalsium hidroksida adalah cara jawab dia. Memang korang kena tulis ini persamaan apa. Kita kena, bila kita jawab soal SPM, kita kena anggap penanda kita tu tak tahu apa-apa. Tak ada idea langsung tu apa. Korang memang kena tunjuk satu-satu.